Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dihormati pengurusi majlis, Cikgu Hassan, seterusnya yang saya amat hormati Haji Kasim selaku pengurusi surau, walaupun tak berapa sihat tapi masih dapat datang pada malam yang mulia ini. Seterusnya sahabat saya Sahibul Fadilah Ustaz Jaafar, begitu juga Sahibul Fadilah Tok Imam, ahli jawatan kuasa surau, tutur guru, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kerana jemput saya pada malam ni dan saya dapat hadir pada malam ni, dan insya-Allah tajuk ceramah saya pada malam ni adalah Mautul Ulama, atau kita kata kematian ulama. Tuan-tuan, sengaja saya pilih tajuk ni kerana pertama sekali pagi tadi saya dikejutkan dengan satu berita seorang ulama besar daripada Syam, Syria, yang berada di Jordan sejak 1982, yang mewakafkan masa dan usianya untuk ilmu. Dalam usia 88 tahun meninggal dunia. Namanya almarhum Syekh Al-Allamah Al-Muhaddis Shu'aib Ar-Arnaud, seorang ulama yang cukup wibawa. Dia karya sahaja dengan tahqiq berpuluh-puluh kitab, antaranya Syiar A'lam Nubala, antaranya Musnad Imam Ahmad, yang jumlah tahqiqannya tebal-tebal tu kadang-kadang 50 jilid, 40 jilid, 30 jilid, itulah orangnya. Jadi maknanya kerjanya baca, mengaji dan sebagainya. Bila ini berlaku, maka bagi saya adalah musibah kepada ummah. Matinya orang alim dia lain. Sebab itu Sayyidina Umar ibn Al-Khattab pernah menyatakan, la mautu faqihin wahidin asyaddu alayya min mauti alfi abid au qabilah. Maksudnya, mati orang alim yang faqih seorang tu lebih berat bagi aku daripada mati 1000 orang abid ataupun mati satu kabilah. Nak ceritanya, sebab mereka ni, orang-orang macam ni dia ada ilmu yang banyak. Yang peliknya ilmu ni pada orang tu dia bukan macam pendrive. Faham pendrive? Pendrive ni kita boleh pindah maklumat tu, ambil letak kat kita kalau kecuali kena virus. Tapi ilmu tak, dia pergi dengan ilmunya sahaja. Sebab itu dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yabqa alimun ittakhazan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu." Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tak matikan, tak cabut ilmu dengan cabutan begitu sahaja, tapi dia mematikan ilmu, mencabut ilmu dengan kematian para ulama, sehingga tak ada orang alim, maka dilantiklah orang jahil mengetuai mereka. Ketika itu bila ditanya, mereka beri fatwa, mereka sesat lagi menyesatkan. Jadi ini bala tuan-tuan kadang-kadang. Jadi dengan sebab itulah, bila mati orang alim ni sebenarnya menggerhanakan muka bumi ni. Menggerhanakan. Sebab kita kadang-kadang hilang punca. Macam mana kita nak dapat satu maklumat yang paling baik,
serta penyelesaian kepada masalah, melainkan apabila kita disuluhi dengan ilmu, dengan kefahaman yang baik. Jadi pada malam ni tajuk yang saya akan ceramah iaitu matinya ulama. Tuan-tuan, yang pertama sekali kalimah mati. Kalimah ini adalah satu kalimah yang memberi satu makna yang orang cukup gerung dan takut. Kalimah mati ini disebut dalam Quran. Qul yatawaffakumul maut. Apa? Dia tahu. Qul yatawaffakum malakul maut. Malakul maut cabut nyawa kamu, mati kamu. Disebut tentang mati ni banyak. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan mati dan hidup untuk uji kamu, siapa di kalangan kamu yang paling baik amalannya. Kata ulama, kenapa disebut mati dulu lepas tu baru hidup, sedangkan kita hidup dulu lepas tu baru mati? Supaya mati ni selalu letak depan. Sebenarnya silap kita dan lemah kita apabila mati ni jauh dalam kaum hidup kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aksiru zikra hazimil lazzat al-maut." Maksudnya, hendaklah kamu membanyakkan ingat perkara yang menyebabkan putusnya kelazatan. Apa dia? Kematian. Jadi mati ni kita perlu tengok, kita perlu ingat. Sebab bila cakap bab mati, dia jadi berubah. Jarang kalau kita royak, mak ada orang mati, kita pun suka hehehe, suka. Jarang. Biasanya kita kata, bila, kenapa, Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab mati ni gerung, musibah. Bila mati ni macam itu, maka di situlah mati ni kita perlu tengok betul-betul. Sebab mati ni hanya sekali. Kalau 14 kali senang. Tanya orang, awak berapa kali dah? Saya 8 baru. Ada 7 ada 6 lagi. Kita sedar. Tapi yang ini tak. Bila mati sekali ni bala. Apa makna mati? Mati ni ialah di mana berpindahnya roh kita daripada jasad kita ke alam yang lain, maka pada masa itu namanya mati. Tetapi hakikat roh ini kita serahkan pada Tuhan. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepada kamu tentang roh, katakanlah ia adalah urusan Tuhanku. Masalah roh ni masalah lain. Dan mati ni dia tak kenal usia. Dia tak kenal orang. Bukan orang tua sakit akan mati dulu, tak. Kadang-kadang muda, remaja boleh mati. Kanak-kanak boleh mati. Sebab itu dinisbahkan kepada Imam Syafi'i menyatakan, wa kam min sakimin asyahinam minad dahri wa kan min sahihin mata duna illatin wa kam min fata asbaha dhahika wa kan nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Berapa ramai orang sakit hidup tak mati-mati. Berapa ramai orang sihat tiba-tiba mati tanpa disedari. Mati dah. Cepat mati. Berapa ramai anak muda yang sedang ketawa berdekah-dekah, tiba-tiba kain kafannya sedang dijahit. Lari naik motor, aksiden, mati. Ada tak? Cukup mudah mati ni. Dan Allah, Nabi SAW menyebut, ittaqul mauta fa innahu ya'ti baghtatan. Takutlah kamu kepada mati sebab dia datang mengejut. Kalau dia atas surat dulu, 14 hari lagi mau mati, senang sikit. Mudah kita beramal. Tapi tak. Kadang-kadang tuan-tuan, orang yang duduk dalam banduan akhir, dia sendiri tak tahu bila dia mati. Banduan akhir, dia tak tahu dia mati. Saya selalu masuk, tuan-tuan. Saya ambil kesempatan sungguh senang. Tujuan saya masuk bukan apa,
Pertama, saya beri nasihat pada mereka. Kedua, memberi kesedaran yang paling baik untuk saya. Kita akan insaf, tuan-tuan, bila kita tengok mereka lain. Kita cakap dengan dia, kita rasa kita boleh hidup. Kita cakap dengan dia, dia rasa dia boleh mati. Kan lain tu. Kita boleh bebas, dia tak boleh bebas. Lain. Tak tahu mati. Saya tanya wadah, saya kata, mereka ni ada duduk lama. Ada 14 tahun duduk, tunggu tu. Ada yang 6 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 4 tahun. Jadi Malaysia ni dia lain daripada kat lain. Kadang-kadang ditempuhkan sebab ada mahkamah rayuan, ada permohonan mohon daripada agung, daripada raja, daripada ada macam-macam. Dia ada caranya. Tengok, tak tahu. Sehinggalah kadang-kadang tu bila sampai perintah mahkamah, baru dipanggil, esok anda akan dijalankan hukuman. Tu baru tahu. Jadi dia sendiri pun tak tahu. Jadi itulah keadaannya. Baik. Mati ni macam apa kau? Mati ni disebut dengan nama sakarat. Apa makna sakarat? Sakarat ni jamak kepada sakrah. Sakrah ni maknanya mabuk sekali, sakarat ni mabuk banyak kali. Apa makna mabuk? Mabuk di sini maknanya sakit, orang kata sakit-sakit yang lupalah. Tuan-tuan, ada rajin tengok tak kalau orang aksiden motor, degum aksiden. Kemudian hak yang kena tu, ni parah ni, dia pun bangun, dia pun bangkit. Berjalan 2 langkah, dia pun rebah. Mati. Ada tak kadang-kadang? Dia boleh bangun. Tu mana masa tu dia tak sedar dah. Kadang-kadang orang, kita riba dia, kita tanya, dia tanya, saya di mana? Dia tak sedar. Nabi SAW bila sakit yang amat sangat nak mati, nak wafat, Nabi doa pada Tuhan. Nabi kata, inna lil mauti la sakarat, Allahumma hawwin alayya sakaratil maut. Ya Allah, sesungguhnya mati ini merupakan sakrah-sakrah. Ya Allah, ringankanlah sakarat al-maut kepada aku. Ini yang Nabi doa. Jadi bila Nabi doa macam tu, menunjukkan bahawa sakarat ni teruk. Dan dibahasakan dalam Quran, mati ni dengan rasaan. Setiap orang kena rasa. Disebut kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa itu akan merasa, za'iqah, akan merasa. Rasa ni kalau kita tengok, kita makan nasi arak ke, kita makan gula kambing ke, kita makan apa, kita rasa. Jadi bila rasa ni, maknanya kita fahamlah. Kematian itu seperti itu. Orang tanya Amr bin Al-As, mati ni apa? Kata dia, mati ni sakit yang amat sangat. Kalau nak banding mati ni ibarat duri sadang. Duri sadang ni kalau kita ingat macam duri nibung lah. Yang begitu banyak macam mata kain tu, kita tekuk atas belakang kita, yang tu, kemudian kita rentak dengan kuatnya sampai sebahagian mata kain itu bersama dengannya itu beberapa daging-daging. Sakit yang amat sangat. Disebut mati ini ibarat 100 mata pedang ditusuk pada kita sekaligus serentak. Macam mana tuan-tuan? Itulah sakaratul maut. Jadi bila mati kita tahu dahsyat seperti itu, maka kita diajar untuk kita bersedia untuk mati. Bila bersedia ni bukan makna sedia dalam arti kata macam tu, tapi sedia dengan amalan-amalan. Kerana mati ni tuan-tuan sebenarnya berlaku dalam suasana kebanyakan amalan yang paling banyak kita laku atas muka bumi.
Kalau orang tu banyak lakukan hak baik, mati pun hak baik. Kalau banyak lakukan hak tak baik, mati pun jadi tak baik. Contoh, saya contoh yang tak baik dulu. Ada orang tu bila orang ajar mengucap kat dia, dia sebut zih, wastadih, wastazih. 10, 20, 30. Dalam bahasa Persi kalau tak silap. 10, 20, 30. Duk bilang. 10, 20, 30. Rupa-rupanya dia adalah alung tegar riba. Orang mari kat dia nak pinjam, 30%. Allah, dah lalu 30. Kita kan peminjam tegar 20. 20 dah. Tak apalah 10. Jadi zikir dia 10, 20, 30. Nak ajar mengucap pun 10, 20, 30. Berat tuan-tuan. Ini yang berlaku. Jadi malang sekali seperti itu. Saya banyak kisah-kisah tapi saya tak nak cerita, nanti panjang kisah. Kita ambil hak orang mati, hak orang baik pula. Ketika saya di Masjidin Nabawi, saya dengar seorang ceramah. Ni dalam 4-5 tahun lepas lah, masa haji saya pergi. Seorang syekh ni ceramah, dia kata, dalam mensyarahkan dan menafsirkan ayat Quran, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ هَكَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Bila kamu selesai melaksanakan ibadat haji, maka sebutlah nama Allah banyak-banyak. Sebagaimana mu sebut nama abahmu ataupun lebih lagi daripada itu. Sebab Arab zaman dulu kadang-kadang bila dah kupur di Mina tak ada kerja, abah aku dulu, atuk aku, nyang aku. Orang ni pun pakai. Abah aku, nyang aku, hebat semua. Dia dah, dia cerita hak nenek moyang dia hebat. Jadi Allah suruh tukar, zikir pada Allah, sebut banyak gati daripada hak sebut macam tu. Seorang saleh, dia zikir banyak. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Banyak zikir. Zikir ni bagus tuan-tuan banyak. Bukan mesti kena kuat sangat. Slow pun tak apa dah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allah. Zikir. Satu hari, nak jadi ke cerita, dia naik dengan keluarga dia, satu van ataupun kereta. Keluarga ada budak, anak kecil, isteri, sebagainya. Naik kereta. Bila budak naik kereta ni, kadang-kadang duk cakap macam-macam. Pokemon Go, Hagi Maru. Cerita ni, boba-boba, bising. Budak-budak, anak-anak. Dia senyap. Dia senyap. Dia macam terleka lah. Senyap. Sedang bawa kereta ni, tiba-tiba dia cakap dengan anak isteri dia, terkejut. Diam! Terkejut anak isteri dia. Ada apa abah? Jom kita zikir. Dia pun sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Hanya beberapa ketika sahaja sedang zikir, datang satu kereta atau lori rempuh, dia mati. Kerana dia mentabiatkan dia zikrullah, walaupun dalam keadaan masa tu dia hanyut dah sikit. Dek kerana macam tu, tapi dipatah balik dan dia khatamkan dengan kalimah akhir dia dengan zikrullah. Sebab orang tu orang yang baik. Jadi kita nak, biarlah kita buat baik. Ada orang tu rajin pergi masjid surah bala. Bila dia nak mati, kita akan tengok sama ada mati dalam masjid, mati baru ambil air semayang, mati baru sudah semayang, mati baru nak pergi semayang. Dia akan berkisar macam tu. Begitulah dengan Quran dan sebagainya. Itu peliknya mati ni. Jadi bila kita tahu hakikat tu, saya nak cerita sikit tajuk matinya para ulama. Sudah barang tentu mati ni satu benda yang musibah. Musibah yang terbesar yang pernah terkena kepada ummah.
adalah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan baca sejarah, tuan-tuan kita akan menangis tengok. Sahabat semuanya bila matinya Rasulullah, wafatnya Rasulullah SAW, terkedu. Macam-macam. Sayyidina Umar mengamuk. Bilal bin Rabah al-Habashi buat keputusan, aku tak boleh hazam dah lepas. Nak sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tak boleh pergi dia. Dia resign, tuan-tuan. Walaupun nama dia Bilal, dia tak boleh nak resign Bilal sebab dia Bilal. Tapi resign muazzin itulah. Dia tak azan. Dan dia tak duduk di kota Madinah. Dia pindah ke Syam, Syria. Duduk Syria. Dan kubur dia pun ada Syria. Sehinggalah satu malam selepas bertahun-tahun, dia mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan satu riwayat, Bilal, lama kau tak ziarah aku. Dia pergi terus ziarah. Zaman dulu pula senang, tak ada visa-visanya, pasport pun tak payah. Jadi dia pun pergilah berbulan-bulan sampai kota Madinah. Dia tengok Hasan Husin besar dah. Dulu kecil yang tertinggal, besar dah, orang muda dah, anak remaja. Hasan Husin pergi kat Bilal cakap, wahai pakcik, dengar kata pakcik ni tukang azan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak pakcik, saya nak dengar sekali pakcik azan. Maka Bilal kata, oleh kerana kamu kesayangan Rasulullah SAW, maka aku kena tunaikan hajat kamu, wahai anakku. Lalu dia pun azan. Masuk waktu dia azan. Tuan-tuan tahu, orang tua, orang tak berapa sihat, jenis sahabat-sahabat Nabi sezaman dengan Nabi dulu, hak masih ada lagi saki-baki tu, mengalir air mata menangis. Sebab teringat nostalgia lama. Sehingga ada yang berkata, adakah Rasulullah SAW telah kembali? Sebab teringat zaman, tuan-tuan. Sebab itu mereka kata, teringat zaman kecil adalah nikmat yang terbaik. Teringat zaman kecil adalah nikmat yang terbaik. Dan teringat yang kedua, yang paling baik, sebagaimana kata yang saya sebut mukaddimah tadi, Syekh Syuaib Arnaud yang mati hari ni. Dia kata apa? Kita ni kaya lagu mana pun, senang lagu mana, cuba ingat masa kita ada rasa susah nak makan sekali, itu pengalaman. Oh, itu nostalgia yang hebat. Tengok, ingat. Kemudian kita tengok matinya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mati kena racun, tuan-tuan. Dia makan, dia jenis makan. Dia jenis orang-orang macam ni, tak makan seorang. Macam kita, cari seorang je, burger, hot dog, seorang je. Yalah, memang pun macam tu orang tak berbagi dengan orang. Dia makan. Tengah dia makan, kawan dia ni suak dulu. Kawan dia kata, wahai Khalifah Rasulullah, angkat tangan kamu. Ada racun. Terasa. Sebab itu kalau kita baca sejarah, ramai tokoh-tokoh yang mati kena racun. Sayyidina Abu Bakar kena racun. Nabi pun asbabnya, kalau kita baca, Yahudiah yang racun perempuan. Itu asbab. Umar bin Abdul Aziz mati pun kena racun. Umar bin Abdul Aziz. Baik, jadi orang ni kata, saya dan kamu wahai khalifah akan mati hari yang sama. Betul, selepas beberapa hari dia mati. Sayyidina Abu Bakar masa nak mati, tuan-tuan, ialah ni orang pilihan Tuhan. Dia nak mati ni, dia ni hidup dia ni semua baik-baik belaka, tak ada tak baik melainkan baik belaka. Itu masalah kita ni.
Dia macam tu. Kita ni tak berapa baik semua. Dia baik belaka. Dan kalau kita kaji Abu Bakar, dia punya hebat, tuan-tuan tak akan bertemu. Kata Maulana Abil Hasan Ali Nadwi dan lain lagi, perempuan mandul untuk melahirkan Abu Bakar kedua. Mana tak ada dah, tak ada. Orang macam tu, jenis baik doa lalu. Ini Abu Bakar. Abu Bakar ni dia punya kelebihan banyak, tapi kerana saya bukan nak cerita kelebihan Abu Bakar. Antara keistimewaannya, firasatnya tajam. Ni orang panggil politik beyond masa, zaman, waktu. Oh, ni hebat ni otaknya. Masya Allah. Bayangkan wafatnya Rasulullah SAW, semua orang pakat murtad. Kecuali di 3 tempat utama, Mekah, Madinah, Taif. Ada yang ikut Nabi palsu seperti Sijah, seperti Al-Aswa Al-Ansi, seperti Musailamatul Kazzab di Yamamah. Ada yang jenis tak mahu bayar zakat. Ada yang anggap syariat Islam termansuh dengan wafatnya Rasulullah SAW. Abu Bakar mengambil masa kurang 2 tahun, settle semua. Semua kembali kepada haudah Islam. Kembali pada Islam. Ini hebat Abu Bakar. Dan hebatnya Abu Bakar, dia nampak apa yang orang lain tak nampak. Kita ni nampak hak depan, tapi hak belakang tak nampak. Ini mahal. Contoh, bila mana dia hampir wafat, dalam keadaan uzur macam itu, beberapa kali pengsan, dia panggil Sayyidina Osman, suruh tulis surat pelantikan Umar selepas aku. Dia pengsan, bangkit, dia tanya balik Osman, mau tulis tak lagi? Tulis, aku tak, aku nak mau baca depan aku nak dengar telinga aku. Haza ma ahida ilaihi Abu Bakrin ila hazihil ummah bitawliyati Umar ibn Al-Khattab. Lebih kurang macam itulah. Inilah yang menjadi perjanjian antara Abu Bakar dengan Umar ni. Selepas dia mati, Umar jadi khalifah. Umar ni bukan orang popular, tuan-tuan. Orang yang tidak disenangi dan tidak disukai oleh sahabat. Makanya sahabat bila dengar Abu Bakar nak lantik Umar, apa mereka kata? Ya Abu Bakrin, kamu nak menjahannamkan kami dengan pelantikan Umar. Sebab Umar ni keras sangat. Syaitan pun takut. Kita syaitan member. Lain tuan-tuan. Ini nasbuk. Dia luar biasa Abu Umar ni. Saya tak boleh bayangkan kalau kita duduk kat Sayyidina Umar. Baik orang kita. Waruk semua. Sungguh jenis orang tu. Kita tak tahu Tuhan jadi dia macam tu. Sebab itu Ibn Abbas kata, kita ni kena banyak sebutkan Umar. Kerana dengan sebutkan Umar, maka kita akan sebut keadilannya. Kerana dengan sebut keadilannya itu, maka kita akan menjadi orang yang baik. Sejarah. Umar tak nampak. Tapi Abu Bakar nampak. Dia tetap. Siapa dia mati, Umar naik. Hanya beberapa tahun, beberapa bulan, semua ummah sayang kepada Umar sampai Sayyidina Umar pula meninggal. Keadilannya, kehebatannya, menumbang 2 superpower dunia, Rom dan Parsi. Berapa peperangan telah dimenangi zaman pemerintahan Umar. Tertegaknya 1000 mimbar dan 1000 menara. Ini Umar luar biasa. Umar juga bila Sayyidina Abu Bakar bila nak mati, dia sentiasa berdoa kat Tuhan. Dia suka mati, orang tanya dia, kenapa dia ni bila jadi khalifah, tuan-tuan, Sayyidina Umar ni makin lama makin kurus. Kita dan pegang jawatan makin gemuk. Sedap. Sayyidina Umar ni makin kurus. Sayyidina Abu Bakar. Orang tanya kenapa? Kerana aku cinta dan rindu kat Rasulullah SAW.
Ini baru betul. Tengok Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Orang macam tu. Ini yang disebut oleh Al-Imam Suyuti dalam kitabnya Tarikh Al-Khulafa. Bila dia nak mati, anaknya kata kita pakaikan Abah dengan pakaian yang baru untuk dikafankan. Dia kata jangan. Jangan. Orang hidup lebih sesuai pakai baru. Orang mati tak ada apa dah. Cuma tolonglah selimutkan pakaianku. Jubah yang aku gunakan untuk perang bersama Rasulullah SAW itu untuk dipakai pada baju aku, pada tubuh aku. Sebagai saksi aku bersama Rasulullah SAW. Tengok Sayyidina Abu Bakar. Dia mati pun hebat. Sayyidina Umar sehebat dia bila sebut Abu Bakar agak nengung sama. Tuan-tuan, orang macam ni pelik dan tak ada dah atas muka bumi ni. Kita hanya membaca sejarah sahaja. Kita tak temu dah tuan-tuan persis macam ni pun tak ada. Rupa mungkin. Tapi PA perangai hatinya, jiwanya, ini orang yang hebat. Kemudian kita tengok Sayyidina Umar. Sayyidina Umar selepas 10 tahun jadi khalifah, dia mati. Apa yang dia buat masa dia mati? Pergi semayang subuh. Orang tikam dia. Abu Lu'lu'ah Al-Majusi dan beberapa sahabat mati. Dia tak mati, luka. Soalan pertama, siapa bunuh aku? Orang kata Abu Lu'lu'ah. Dia tanya, orang Islam ke orang bukan Islam? Orang bukan Islam. Alhamdulillah. Aku tak mahu aku dibunuh oleh orang Islam. Sebab Sayyidina Umar berdoa dia nak mati syahid. Tapi di Madinah. Sebab dikatakan, man arada an yamut falyamut bil Madinah fa inni kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah atau kama qala. Nabi kata siapa dia nak mati boleh cuba mati di Madinah kerana aku akan menjadi saksi dia pada hari akhirat kelak. Syafaat. Syarat di Islam lah, kalau kafir tak ada apa juga. Cukup syarat-syarat lain. Itu kemuliaan Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila dah dalam keadaan sakit berapa ketika, dia tengok orang pakai jubah labu, seleret. Tengah sakit ni, bagi tahu kat orang tu, ya haza irfa saubaka fa innahu anqa. Fa innahu anqa li saubika wa atqa li qalbika. Wahai orang muda, tolong angkat jubah kamu sikit, kerana dia lebih bersih untuk pakaian kamu dan lebih bertakwa untuk hati kamu. Sebab Nabi suruh. Orang kata, ya hazak Umar, masa mu sakit ni pun mu masih lagi. Ya, amar ma'ruf nahi munkar. Allah. Sayyidina Umar mati pun dalam keadaan macam tu. Akhir sekali bila dia minum susu, keluar daripada liang luka ni susu. Maknanya dia punya organ tak berfungsi dah. Makanya Sayyidina Umar rayakkan anak dia bagi tahu kepada Aisyah, minta izin nak tanam dekat Rasulullah. Jadi kita ni kalau mati minta tanam depan orang-orang baik, orang soleh, ada sunnah dia. Abu Bakar, Umar macam tu. Cuma kena buat soleh jugalah baru seronok. Kalau tak berapa soleh, waktu soleh jadi tak apa kena juga. Dia kata macam-macam. Jadi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bila nak mati, Sayyidina Ibn Abbas kata, aku saksi kamu baik. Sayyidina Umar kata, ya Ibn Abbas, mu sanggup saksi depan Tuhan aku baik? Ibn Abbas kata, ya, saya sanggup saksi depan Tuhan. Ini Umar. Mati pun dia dalam keadaan cukup baik, dengan menyerahkan kepada Allah.
Sayyidina Osman mati dalam usia 84 tahun. Memerintah 12 tahun. Start daripada 23 Hijrah sampai 36 Hijrah. Sayyidina Osman mati sedang baca Quran. Dipenggal lehernya tersembur dalam satu kepungan yang dahsyat. Mati baca Quran. Ahlul Quran wa khassatu. Sebab kita ni tuan-tuan, bila kita mati, masa mati itulah gambaran kita akan dibangkit di hari akhirat kelak. Tu kita takut. Mana dalil Ustaz? Dalil dia seorang sahabat Nabi buat haji, sampai di Arafah, tiba-tiba jatuh daripada unta, kena pijak, patah tekak, mati. Jadi nak kafan macam mana? Nabi kata kafanlah dengan ihramnya. Fa innahu yub'asu yaumal qiyamati mulabbiya. Orang ni dia akan dibangkitkan bila dia mati kelak, dia hari akhirat kelak dalam keadaan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Tengok mereka mati. Kita tengok Sayyidina Ali radhiyallahu an mati kerana perancangan musuh daripada Khawarij. Serentak hari Jumaat nak bunuh 3 figure ummah. Muawiyah di kota Damsyik, Amr bin al-As di Mesir, dan Sayyidina Ali di Kufah. Dan yang bunuh Sayyidina Ali namanya Abdurrahman bin Muljim. Orang yang kaki puasa, kaki semayang, dai hitam, dibunuh Sayyidina Ali. Dan kita kata Sayyidina Ali yang benar. Itulah fahaman kita ahli sunnah wal jamaah. Muawiyah ni kerana tubuh dia besar, tikam kena kulit je. Lemuk ada. Tak. Abu Ra'as ni dia boleh baca. Dia ni jenis orang yang dahak, cerdik. Dia tak pergi subuh hari tu, dia wakil orang lain, hak wakil tu kena bunuh. Tengok. Sayyidina Bilal bin Rabah al-Habasyi, macam mana dia mati? Dia nak mati, bini dia nangis, sedih. Sebab Bilal nak mati. Lalu isterinya berkata, "Wah karbatah, alangkah duka cita beratnya." Bilal mengumpul kederak dan berkata, "Tidak. Wah farhatah, gadan nalqal ahibbah Muhammadan wa sahbah." Tengok. Bilal kata, "Tidak. Alangkah gembiranya." Siapa berani kata mati gembira? Sayyidina Bilal. Kenapa? Kerana esok aku temu dengan kekasih-kekasih aku. Siapa? Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Tengok mereka ni begitu akrab, intim sampai kepada mati. Itulah keadaan sahabat radhiyallahu anhum. Mati cukup luar biasa. Kita ambil sejarah para ulama pula macam mana dia mati. Imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i ni umurnya muda tuan-tuan mati. 54 tahun. Tak ada peceng lagi. Muda mati. Imam Syafi'i ni dia punya manakibnya banyak dan dia ada sakit. Sakit utama dia namanya sakit buasi. Buasi ni bahasa Arab. Basurah bawasir. Oh kita panggil buasi. Banyak bahasa-bahasa Arab kita ambil. Penyakit buasi. Kadang-kadang penyakit tu parah sangat. Dia duduk atas tempat dia ceramah. Bila dia bangun tu, orang tengok darah macam perempuan darah haid. Mana parahlah sakit tu. Dan Imam Syafi'i bila dah sakit uzur sangat, anak murid dia mari. Dia satu kelebihan Imam Syafi'i ni, dia kenal orang. Orang ni bahaya ni kalau jenis kenal orang tak tahan gitu. Dia kenal. Dia firasat dia tajam. Betul. Dia tengok anak murid dia. Dia kata, "Al-Hakam, kamu walaupun anak murid aku tapi akan jadi penentang mazhabku, kembali kepada mazhab abah kamu semula." Betul. Dia tengok Muzani,
Dia kata Muzani pendukung utama mazhabku. Betul. Dia tengok sahabat ni, dia boleh tahu. Dia kenal. Dia tengok je. Ini tekung dia lain macam lah. Kita tak boleh kata. Payah. Imam Syafi'i dia pandang. Bila dah sakit berat sangat nak mati dah ni, anak-anak murid dia mari ziarah dia. Ya Imam, ya Aba Abdillah, kaifa asbahta? Bagaimana keadaan kamu? Ni nak mati ni. Imam Syafi'i jawab, asbahtu minad dunya rahila wa minal ikhwani mufariqa wa ila ka'sil maniyati syariba wala adri amasiri ilal jannati am ilan nar. Aku pagi ni daripada dunia akan berkelana, daripada kawan-kawan akan berpisah, kepada segelas kematian aku akan hirup, dan aku tak tahu nasib aku ke syurga atau ke neraka. Itu Imam Syafi'i. Maka dia menangis, tuan-tuan. Orang yang hebat macam tu, bila dia mati, dia dikebumikan. Ramai orang ikut jenazah dia, orang semayang. Dan on the way mayat dia dibawa ke kubur tu, seorang perempuan duduk tepi jalan. Sebab Imam Syafi'i mayat tu lalu ikut tepi rumah dia, dia tahan. Bila dia tahan, dia suruh mayat Imam Syafi'i masuk dalam rumah dia dulu. Maka dibawa masuk dan dia pun semayang seorang-seorang. Perempuan itu adalah guru kepada Imam Syafi'i, Sayyidah Nafisah, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tanya Sayyidah Nafisah macam mana Imam Syafi'i? Katanya Imam Syafi'i ini salah satu perangai yang luar biasa dia. Dia tidak batal wuduk melainkan dia berwuduk. Dia kekal macam tu. Kita batal malah ambil dah. Dan memang pun kita macam tu letih habis air pula banyak kata. Tapi itu Imam Syafi'i, dia mulazim dengan perangai macam tu. Ini baguslah tuan-tuan. Tengok dia mati pun kita nampak hebat. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, anak murid Imam Syafi'i. Macam mana bila dia nak mati? Imam Ahmad ni tua, mati umur 80 lebih. Kalau Imam Syafi'i 54 tahun mati dah. Imam Ahmad, dia ni tuan-tuan pernah dihukum kerana mempertahankan Quran sebagai kalamullah yang qadim. Kena fitnah khalqil Quran di zaman Mu'tazilah yang memegang tampuk pemerintahan, mempengaruhi raja-raja di sana. Khalifah Abbasiyah ni menyebabkan Imam Ahmad terhukum masuk dalam penjara. Sebab dia ada masanya setengah riwayat kata antara karamah dia bila kena sebab kuat ni, seluar dia jatuh. Tapi tak semena-mena seluar tu terangkat sendiri dan terikat sendiri. Inilah karamah ulama yang saleh. Dan Imam Ahmad bin Hanbal dikatakan bila nak mati, dia keluar juga penjara akhirnya. Bila dia nak mati, orang ajar mengucap la ilaha illallah. Dia kata tidak. Orang pun terkejut. Apa benda pula ni untuk guru besar. Lalu dia pun bila sedar, dia kata, apa aku kata? Orang kata, imam cakap bila kita ajar mengucap, kata tidak. Ya. Sebabnya pada masa tu datang bisikan syaitan, aku nafi hak syaitan tu, bukan nafi hakmu. Tengok Imam Ahmad. Dan apabila dia meninggal dunia, mayatnya itu seolah-olah digambarkan begitu ramai manusia yang mengiringnya. Sebab itu Imam Ahmad selalu sebut,
bainana wa bainakum ya ahlal bid'ah salatul janaiz. Antara kita dan kamu wahai ahli bid'ah ialah solat jenazah. Apa makna? Maknanya orang-orang yang soleh betul-betul ni, hak macam tu ni, masa dia mati orang tak kira, orang akan pergi penuh pergi tengok dia. Nak semayang, nak ibadat. Ini perangai orang-orang yang baik jadi macam tu, tuan-tuan. Kisahnya teramat banyak. Tuan-tuan, begitulah sejarah ulama. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an, dia jadi khalifah dalam usia 39 tahun dan mati dalam usia 41 tahun. Selepas pergi di medan perbatasan perang, balik sampai ke Idlib dekat dengan Ma'arratun Nu'man, satu kawasan di Syria, dia sakit. Rupa-rupanya tukang masak dia racunkan dia. Dia dapat tahu, dia panggil tukang masak tu. Kenapa kamu racunkan aku? Dia sebut sebab orang ni. Sebab orang ni ada 2-3 sebab. Sebab pertama, aku dapat 1000 dinar. Sebab kedua, mereka janjikan aku nak merdeka. Umar bin Abdul Aziz kata, mari 1000 dinar. Tunjuk ada. Umar bin Abdul Aziz kata, 1000 dinar masuk dalam Baitul Mal. Kemudian, sebab kamu merdeka, nak merdeka, aku bebaskan kamu, pergilah kamu. Dalam keadaan hampir mati itu, tuan-tuan, Umar bin Abdul Aziz, bila dekat sangat nak mati, dia kata apa? Saudara-saudara, keluargaku, sila kamu keluar daripada aku semua. Biarlah aku duduk seorang. Tiba-tiba dengar suara seperti marhaban biwujuhin nariyah. Selamat datang dengan wajah-wajah yang bercahaya. Kemudian dia meninggal dunia. Umar bin Abdul Aziz. Tengok orang yang hebat. Kita tengok para ulama yang mutaakhir, yang hebat-hebat mati pun sama, tuan-tuan. Saya baru balik daripada Mesir baru minggu lepas. Menjadi wakil Malaysia, macam Malaysia lah, untuk persidangan fatwa sedunia. At-Takwin Al-Ahli Al-Iftai li Aqalliyah Al-Jaliyah Al-Muslimah. Lebih kurang tajuk tu. Jadi sidang lah, duduklah sini 4-5 hari. Tengok ramai ulama daripada Mauritania, daripada apa nama macam-macam lah, mari pakat mari bincang. Masing-masing kita tengok cara mereka. Kita keluar tu, reporter mari ramai. Tanya pula begini-begini. Masuk pula dalam ni. Tanya isu Daesh, tanya isu ni, macam-macam, tuan-tuan. Apa yang saya tengok ialah, tengok ada ulama tu umur tua sangat. 100 tahun lebih. Masih lagi semangat. Masya Allah. Masih lagi semangat. Duduk wheelchair, orang bawa, mata pun tak apa nampak dah. Kata hebatnya puak-puak ni. Hak syekh-syekh ni, hak hebat-hebat ni anak-anak murid dia. Bukan anak murid dia kan, mungkin anak kepada anak murid dia. Dah tua berdoa dia dah. Macam kita. Itu hebat. Tuan-tuan, ulama-ulama pun macam tu mati. Saya kisahkan 2-3 kisah, 5-6 kisah ulama-ulama yang hebat mati. Antaranya almarhum Syekh Muhammad Mitwalli Sya'rawi, ulama besar, mufassirul Quran. InsyaAllah dalam masa beberapa ketika saya akan terjemahkan hidupnya. Meninggal dunia dalam usia 80 tahun lebih. Dan beliau ini orang yang cukup hebat berwibawa tafsirul Quran. Azhar tu berapa puluh ribu, berapa ratus ribu yang menghafal Quran. Ramai, tuan-tuan. Megagak kan. Campur pula belajar pandai, otak pula lebih.
Tapi dalam ramah-ramah banyak-banyak tu tok guru, profesor, mufassir orang ni, Sya'rawi ni dia ada satu benda yang pelik. Orang suka tafsir dia. Baca Quran dia, tafsir Quran. Masuk dalam surah khabar, masuk dalam TV, masuk dalam radio. Sampai sekarang saya pergi Mesir baru ni pun suara dia ada lagi. Doa Sya'rawi. Allah, hebat. Dia bijak, dia kaya, dia dermawan. Habis kan? Kita bodoh, miskin, tak derma pula kedekut. Jadi melawan, tak ada lagi dengan dia. Habis semua, padah cukup. Kalau siapa dia pandai bahasa Arab, boleh tengok dalam YouTube Imamud Doa kisah. Hak belakang tu macam dia lek-lek. Cara watak tu Taufik Abdul Hakim ke apa. Saya tanya driver hak tekan bawa saya. Oh, dia cerita. Hebat. Rekah ceritanya dia sakit dan dia nak mati. Bila dia nak mati, dia cakap dengan sahabat-sahabat dia, keluarga dia, da'uni wa rabbi, tinggallah aku, biar aku dengan Tuhanku je. Tengok. Bila dia mati, sampai Mr. Presiden masa tu Mubarak lagi lah. Pihak Mesir kata, jangan umum kematian dia. Ibarat, kalau saya kak mati Kuala Lumpur, jangan umum mati Kuala Lumpur, biar tak negeri dulu, Negeri Sembilan ke kat mana ke, gitulah. Dia duduk di Daqahaliyah ataupun Zaqazik. Selepas mayat tu boleh lalu nun, diumumkan mati. Apa nama ni, kereta kak habis pergi rumah dia. Start jalan penuh. Pakat menangis. Akhirnya bila dia nak disembahyangkan mayat dia, yang iring jenazah dia tak ramai, hanya lebih kurang dalam 1 juta manusia. Tuan-tuan, orang mari tengok dia mati, pakat pergi semua. Tak payah upah, tak payah letak 5 riyal seorang mati, tak ada. Semua pakat pergi. Nangis. Tutup kedai. Tengok. Mulia, tuan-tuan. Mayang pula di masjid. Masjid pula hak dia bina sendiri. Ya, baik. Tengok. Bila orang baik ni mati. Siapa sekarang? Orang duk tengok. Tengoklah ulama besar-besar Azhar bila sebut nama dia. Yalah, aku pun alim juga, tapi aku tak baik macam dia. Gitu, seolah-olah. Aku tahu juga, tapi ada buah lemah tu. Orang yang baik. Maulana Abil Hasan Ali Al-Hasani Nadwi meninggal dunia 1999. Nadwi ni Allah uji dia. Dia tak ada anak, tuan-tuan. Tapi dia meninggalkan anak murid yang hebat, ramai. Abil Hasan, dia pernah datang ke sini banyak kali. Orang duduk dengan dia sekejap pun dapat ilmu. Duduk sekejap. Dia naik lift. Mana naik lift? Kajian naik lift, bangunan tinggi naik lift. Masuk dalam lift. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Kita naik kapal terbang pun tak baca. Naik lift je baca dah. Sebab dia kira gerak tu baca dah doa. La ilaha illallah. Macam mana dia mati, tuan-tuan? Ni orang baik. Dia mati hari Jumaat. Dia mati tengah nak sembahyang Jumaat. Dia pergi. Dia tok-tok guru India ni, kalau hak hebat-hebat ni, dia ada bilik khas. Dia duduk tepi bilik tu. Duduk atas kursi. Baca Yasin. Tengah tunggu sembahyang Jumaat, baca Yasin. Sapa kepada ayat innama anta munziru man ittaba'a dzikra. Baca ayat innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Mati. Ayat tu sendiri makna yang cukup hebat.
Kamu hanya memberi peringatan. Dan bagi mereka yang cuba nak ikut. Dan bagi mereka yang boleh sapa macam ni mendapat keampunan dan mendapat pahala yang mulia berterusan. Mati. Tengok dia mati. Pertama mati hari Jumaat. Kedua mati dalam wuduk. Ketiga mati menghadap kiblat. Keempat mati dalam masjid. Kelima mati sedang menunggu sembahyang Jumaat. Keenam mati sedang baca Quran. Tengok. Kan comel. Tapi jenis ulama India ni orang yang hebat-hebat sangat. Dia punya satu pandangan yang hebat. Mati hamba, tanah lalu. Jangan tangguh lama-lama. Makanya selepas daripada asar, terus dikebumikan. Hanya lebih kurang 2 jam sahaja duk nak royak. Masa tu WhatsApp tak masyhur lagi. 99 tak ada lagi WhatsApp sangat. Dia ada telefon hak pakai besar ni. Tapi hanya 2 jam. Orang datang semayang mayat dia. Tak kurang daripada 500,000 orang. Masjid Al-Azhar buat semayang gaib. Makkatul Mukarramah, Masjidil Haram buat semayang gaib. Masjid Madinah buat semayang gaib. Di Malaysia beberapa tempat buat semayang gaib. Di bumi India beberapa tempat buat semayang gaib. Tengok. Comel tak mati macam tu. Orang hebat. Guru kami Fadilatul Syekh Mustafa Al-Khin, seorang alim pengarang kitab Fiqhul Manhaji, meninggal dunia sekitar tahun 2008. Saya buat master di bawah dia. Masa saya buat pun dia uzur dah. Dia meninggal dunia dalam usia 80 tahun lebih. Dia meninggal sekitar dalam 2008 ke 2000, begitulah. Baru lagi. Dia ni sakit, tuan-tuan. Sakit. Hari dia nak meninggal tu, dia lama tak pergi masjid, uzur. Hari dia nak meninggal tu, dia pergi masjid sembahyang Jumaat. Sembahyang di masjid Syekh Al-Hasan. Dia duduk tepi. Macam orang tak duduk atas kursi, duduk tepi. Yang baca khutbah masa tu Syekh Qurayyim Rajih, Syekhul Qurra. Dia tengok Syekh tu. Kawan ni baca khutbah semangat. Agak semangat. Tengah-tengah baca khutbah, ada orang berlari naik atas mimbar. Kejut dia. Bisik kat dia, kata, Syekh Mustafa Khin sedang dengar khutbah tu mati. Allah. Tengok. Terkejut. Bila orang hantar mayat, semayang mayat, Masya Allah. Macam padang Arafah, penuh orang. Orang agak ramai sangat. Tengok orang-orang macam ni, kita tengok, Allahu Akbar. Dia mati tu. Lain cara dia. Dalam keadaan bersiap sedia. Jadi sama juga Syekh yang kita baru dengar hari ini meninggal dunia. Ya, sebab itulah bila kita kata kisah mati ulama ni memang luar biasa. Kita tak mampu nak buat macam mereka, tapi sekurang-kurangnya kita cintakan ulama. Kita kasih pada mereka, kita hormat pada mereka. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita banyak kelebihan-kelebihannya. Jadi cukuplah saya ceramah sejam lebih dah. Biasa saya ceramah 40 minit je, hari ni ekstra, dah lama dah mari. Kalau ikutnya 4 tahun sekali, maknanya 2020 lah pula aku. Kalau umur panjang insya-Allah. Jadi tuan-tuan jangan bimbang kalau nak tanya saya soalan-soalan. Tak payah, tuan-tuan boleh rujuk dalam laman web Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, www.muftiwilayahpersekutuan.gov.my. Kita update hampir setiap hari. Kita punya laman web kita daripada 20,000 dalam 2 tahun lepas, sekarang ini sudah mencecah 1.8 juta. Jadi maknanya sambutannya cukup baiklah. Kalau nak tanya tentang isu cadangan pindaan Akta 355, saya jawab dah dalam buku ni. Baca je. Tapi nak baca buku ni baca 14 kali. Jangan baca sekali, tak faham. Saya pun kena baca banyak. Saya nak buat ni, saya rasa sebulan lebih. Kalau kita nak nasihat anak-anak kita, saya sebut dalam nota untuk anakku. Dan saya sebut tentang
tinta nasihat untuk penuntut ilmu. Yang ni masa saya tulis di Mekah tahun lepas. Begitu juga putriku, nasihat abah untukmu. Ni untuk anak-anak kita. Kalau nak belajar fiqh hijrah, saya telah sebut dalam ni. Dalam membina keluarga yang kita harap keluarga yang baik, rumahku syurgaku. Dan satu buku yang terbaru juga kita, Al-Kafi Syarah Hadis 40. Buku ni saya sendiri syarah. Saya ambil masa lebih kurang dalam hampir 20 tahun baru siap. Saya ingat saya ceramah mula-mula hadis ni di mana? Di Masjid Taman Rasa Sayang. Dekat dengan situ. Duk ceramah tu, tamat saya kata saya kena buat. Nak buat, tulis hari berhenti 8 bulan. Tulis hari berhenti 3 tahun. Akhirnya tahun ni dalam bulan 5 ataupun bulan 4 baru ni, bulan 5 siap buku ni. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dapatlah kita syarah ni lain sikit. Kita susun metodologi yang kita buat. Jadi sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita semua. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fi din alim ta'wi. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.